Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Kisah Raden Mas merupakan sebuah kisah yang menghuraikan hubungan kasih sayang seorang ayah demi anak yang tercinta serta pengorbanan seorang anak untuk ayahnya. Pertama kali saya dan Puan Ita menjejakkan kaki ke makam Raden Mas di Singapura menggamit perasaan yang sangat teruja kerana ikon ini menjadi sebuah sejarah yang sangat terkenal sehingga kisahnya difilmkan pada tahun 1959 di Singapura. Selain perasaan teruja, ada satu lagi perasaan yang datang, iaitu rasa sedih dan pilu berlega-lega dalam hati dek kerana kisah Raden Mas mula terbayang-bayang dalam fikiran. Memang benarlah kisah Raden Mas itu, di mana seorang puteri yang kehilangan kasih sayang ibu sejak bayi lagi dan mengharap kasih sayang ibu tiri tidak kesampaian. Malah dimusuhi pula oleh ibu tirinya yang cemburukan kasih sayang ayah kepada anaknya. Menitis air mata bila mengenangkan kisah Raden Mas. Pada tangga yang tinggi ini menggambarkan di mana Allah telah menaikkan darjatnya di atas berkat kesabaran menghadapi liku-liku kehidupan semasa hayatnya yang sangat mencabar dan memeritkan. Kehadiran kami sememangnya sangat dialu-alukan oleh Raden Mas sendiri. Secara batinnya, Puan Ita dapat rasakan tangannya seolah-olah ditarik oleh Raden Mas untuk naik ke atas. Umpama sudah sekian lama darah keturunannya yang ditunggu-tunggu telah tiba untuk menziarah makamnya. Perasaan kami bercampur bau selain perasaan yang sangat gembira dapat hadir menziarah dan memegang makam Raden Mas yang sangat kami sayangi dan cintai. Selama ini kami hanya melihat melalui gambar dan video di internet saja. Kini tiba masa diri kami dapat hadir ke sini. Alhamdulillah. Persekitaran makam dijaga dengan baik dan sangat bersih oleh penjaga makam yang mesra dipanggil Wak Raden. Terima kasih juga kepada para pembantu Wak Raden yang sama-sama membantu dan menjaga makam Raden Mas ini. Semoga Allah memberkati usaha kalian, insya-Allah. Apabila saya dan Puan Ita menjejakkan kaki ke dalam makam Raden Mas ini, kami bau wangian yang sangat harum. Memang ada wangian bahur yang diletakkan oleh penjaga makam, tetapi wangian yang kami bau ini memang berbeza. Baunya lebih kuat dan lebih menenangkan. Bau itu bukan kami sahaja yang dapat bau, tapi juga dibau oleh pengunjung yang lain. Mereka juga akui dapat merasai aroma yang sama. Kata rombongan kami yang lain, wangian itu seperti wangian dari Kaabah yang pernah mereka bau ketika ke Mekah satu ketika dulu. Subhanallah, memang benarlah Allah telah menaikkan darjat Raden Mas. Selain itu, perasaan untuk sentiasa mengusap-ngusap makam Raden Mas ini sebagai tanda kasih sayang sentiasa ada. Sebab itu kalau dilihat, tangan saya dan Puan Ita tidak berhenti-henti mengusap makam ini. Ini semua gerakan hati dari Allah kepada kami. Selama kami dalam makam Raden Mas ini, kami sentiasa mendoakan semoga
Raden Mas ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan diampunkan segala dosa-dosanya. Itulah doa kami kepadanya. Setiap kali kami ke makam, kami akan sentiasa menimbulkan rasa keinsafan dalam diri bahawasanya satu hari kita akan kembali kepada tanah. Oleh itu, perbanyakkanlah berbuat amal kebaikan supaya kita cukup bekalan di akhirat nanti. Makam Raden Mas ini tidak diziarahi oleh orang sekitar Singapura, Malaysia dan Indonesia sahaja, tetapi pernah dilawati oleh orang luar seperti dari tanah Arab juga sejak dulu lagi. Tidak hairanlah jika makam Raden Mas ini setiap minggu ada program ziarah makam dan bacaan doa selamat oleh orang perseorangan, berkumpulan atau pertubuhan Islam sama ada di dalam dan luar Singapura. Program-program seperti inilah yang membawa keberkatan dan rahmat kepada semua. Manfaatnya ialah kawasan sekitar Raden Mas menjadi semakin maju dan sejahtera. Aktiviti imarah seperti inilah yang perlu kita hidupkan dan suburkan, dan bukan memusnahkan makam dan melupakan sejarah nenek moyang kita. Dan juga jangan mudah menuduh orang yang pelihara makam sebagai syirik, sedangkan ada manfaat dan keberkatan yang Allah janjikan. Asalnya makam Raden Mas ini agak tidak terurus dengan baik selepas ketiadaan Habib Noh yang juga di antara hamba Allah yang pernah menjaga makam ini dulu. Kemudian pada giliran Wak Radin, penjaga makam hari ini, berjaya memelihara kawasan makam ini dengan baik yang sanggup mengorbankan masa dan tenaga selain wang ringgit demi mengabdikan diri kepada makam Raden Mas yang sangat dikasihi ini. Pelbagai usaha dan idea dicurahkan termasuk dari para pembantu Wak Radin sendiri demi menambah baik keadaan persekitaran makam supaya setiap pengunjung ke makam ini berasa selesa dan selamat. Kekurangan di sini adalah tiada sumber bekalan air mentah untuk kegunaan harian di kawasan makam ini. Sumber air sangat penting di sini kerana kadang-kala ada yang beri makanan kepada penjaga makam dan pengunjung sebagai sedekah. Jadi, keperluan untuk menyediakan air minum dan membasuh sangat diperlukan selain keperluan untuk tandas. Sebenarnya Wak Radin telah lama memohon bekalan air di sini, tetapi masih belum mendapat kelulusan lagi oleh pihak berwajib di sini. Saya dan Puan Ita juga ada usaha untuk mengesan kalau-kalau di sekitar ini ada sumber mata air. Sebelum ini dalam tahun lepas, saya ada doakan juga supaya kawasan ini ada sumber mata air. Selepas saya diberitahu oleh pembantu Wak Radin iaitu saudara Abu Bakar, di mana kekurangan kawasan makam ini tiada sumber air bersih termasuk elektrik. Sementara ini mereka menggunakan tenaga solar untuk menjana lampu pada waktu malam dan air pula dari sumber air hujan. Dari sumber inilah yang dapat menghidupkan suasana di makam Raden Mas ini. Puan Ita beritahu kawasan ini tiada sumber mata air, tetapi ada sumber mata air berdekatan dengan kawasan letak kereta di kawasan rumah apartmen atau kondo bertingkat yang berdekatan dengan makam Raden Mas. Saudara Abu Bakar mengakui memang ada mata air di situ, tetapi kawasan tersebut adalah kawasan persendirian dan agak sukar untuk mengalirkan air tersebut ke kawasan makam Raden Mas kerana perlukan kelulusan pihak berwajib. Dikatakan lagi kawasan mata air itu sentiasa membuak-buak tanahnya. Pihak di situ telah beberapa kali pulihkan tanah di situ, tetapi masih merekah dan membuak lagi tanahnya. Apa yang saya rasakan, mata air itu memang Allah sediakan untuk kegunaan di makam Raden Mas. Selagi tidak diambil dan membenarkan air itu digunakan, sampai bila-bilalah kawasan itu akan sentiasa merekah dan berair. Saya telah beberapa kali mengingatkan saudara Abu Bakar supaya perlu ada usaha yang baik untuk mendapatkan kebenaran menggunakan air tersebut. Walaupun terpaksa memakan masa bertahun-tahun, usaha tetap diteruskan.
Ini bukan permintaan saya, tetapi Radin Mas sendiri. Kami juga akan sentiasa mendoakan semoga usaha murni tersebut akan Allah permudahkan sehingga berjaya, insya-Allah. Setelah beberapa ketika kami berada di makam Radin Mas, kini giliran untuk kami menziarah makam yang berada di bawah tadi. Makam yang berada di bawah ini adalah makam ayahanda kepada Radin Mas. Saya juga tertanya, kenapa makam ayahandanya berada di bawah? Kenapa tidak dimakamkan di atas bukit bersama Radin Mas, seperti kebiasaan makam-makam kesultanan yang lain? InsyaAllah akan terjawab nanti. Kami juga diminta oleh penjaga makam, iaitu Wak Radin, untuk dapatkan nama penuh ayahanda Radin Mas ini, supaya bila tahu namanya nanti akan lebih mesra dan lebih dekat di hati untuk dihormati. Ketika memasuki makam ini, kami bau wangian yang sama seperti di makam Radin Mas tadi, tetapi wangiannya kurang pekat. Wangiannya hanya sepintas lalu dalam beberapa kali sahaja. Kami juga periksa kalau ada wangian yang dicalit pada kain makam di sini, tetapi tiada, cuma bau kain yang kosong sahaja. Wak Radin dan pembantu mengesahkan mereka tidak guna wangian yang dicalit pada kain. Ini menguatkan lagi di mana makam-makam di kawasan ini Allah telah muliakan dan menaikkan darjat mereka di atas kesabaran dalam mengarungi keperitan dan penyiksaan hidup semasa hayat mereka. Subhanallah. Dalam beberapa ketika, Puan Ita telah dapat nama penuh ayahanda Radin Mas ini melalui sumber batin, iaitu Seri Paduka Sultan Prabu Jaya Agung. Alhamdulillah, semua atas izin Allah. Asalnya nisan ayahanda Radin Mas ini hanya bernisankan nisan batu biasa atau dari batu sungai sahaja, kerana dipercayai ayahanda Radin Mas telah dibuang darjat dan kekayaan dunia kerana menderita selepas kemakatan Radin Mas, anak kesayangannya itu. Sebab itulah makam Radin Mas di atas bukit dan makam ayahandanya di bawah bukit, sebagai tanda betapa tingginya kasih sayang ayah kepada anaknya. Sehinggalah satu hari Allah telah kembalikan darjat ayahanda Radin Mas ini, di mana saudara Abu Bakar menemui sepasang nisan yang telah terbiar lama di satu kawasan tanpa diketahui siapa pemiliknya. Keadaan nisan tersebut masih baik dan nisan itu terbaring di atas tanah yang bersemak. Allah telah memberikan ilham kepada saudara Abu Bakar untuk diberikan nisan tersebut kepada makam ayahanda Radin Mas. Setelah saudara Abu Bakar meminta izin dan diperkenankan, nisan tersebut dipermudahkan untuk dibawa ke makam ayahanda Radin Mas ini. Alhamdulillah. Semoga kawasan makam ini terpelihara dan kekal sampai bila-bila. Sebab itu, makam-makam ini dibuatkan binaan supaya tidak dimakan usia atas faktor alam, seperti tidak dihempap ranting pokok yang besar, selain dari mengelak dari perbuatan khurafat yang pernah terjadi satu ketika dulu. Sekiranya anda ingin buat sumbangan dan bakti pada makam Radin Mas ini, boleh terus ke makam ini dan jumpa Wak Radin atau para pembantunya. InsyaAllah akan ada keberkatan kehidupan kita nanti, kerana ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee.
untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan eksplorasi misteri mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.